Mesyuarat selama 2 jam setengah telah pun membuat beberapa keputusan segera untuk menangani sebahagian daripada masalah kesesakan lalu lintas. Memang kita tahu bahawa kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur adalah satu masalah yang kronik, yang telah lama, bukan mudah untuk diselesaikan, tetapi kerajaan sudah tentu bertekad untuk cuba mengurangkan kesesakan ini demi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kita tahu bahawa kesesakan ini memberikan pelbagai masalah kepada rakyat dan juga menyebabkan produktiviti kita terjejas dan juga memberikan tekanan yang amat berat kepada mental dan fizikal rakyat kita. DBKL telah pun membentangkan beberapa cadangan mereka, dan di kawasan sempadan, dalam kawasan yang dijaga penyeriaan oleh DBKL saja, DBKL telah pun membuat kajian setiap hari ada 6 juta kenderaan dalam tempoh 24 jam yang bergerak di Kuala Lumpur. Ini hanya dalam kawasan Kuala Lumpur saja, dalam kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu yang melibatkan 11 kawasan parlimen di Kuala Lumpur saja. Ini tak termasuk lagi Petaling Jaya, kawasan-kawasan di Selangor. Hanya dalam Kuala Lumpur, satu hari purata kenderaan yang bergerak di atas jalan-jalan di kawasan KL ini 6 juta kenderaan. Jadi boleh bayangkan betapa teruknya kesesakan di Kuala Lumpur. Pada waktu pagi, puncak yang antara pukul 6 hingga pukul 9 pagi saja ada 2.2 juta kenderaan masuk ke Kuala Lumpur. Jadi ini sesuatu statistik ataupun realiti yang perlu kita hadapi setiap hari. Jadi beberapa mitigasi yang kita telah bincangkan dan kita telah bersetujui bersama. Yang pertamanya ialah mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan kontraflow daripada laluan Tol Plus Sungai Besi ke persimpangan Bas Raya. Jarak tersebut ialah 2.4 km dan ia akan dibuka kepada semua jenis kenderaan persendirian kecuali motosikal. Ini adalah laluan daripada arah selatan yang masuk ke Kuala Lumpur selepas Tol Sungai Besi sepanjang 2.4 km sampailah ke persimpangan Bas Raya. Jadi kontraflow satu lagi, iaitu pertambahan satu laluan, satu lorong. Kontraflow akan dibuka untuk kenderaan. Jadi ini sudah tentu akan dapat dilaksanakan dan dapat mengurangkan beban dalam lorong yang sedia ada. Cadangan ini akan bermula 3 Julai. Okay. 3 Julai iaitu minggu pertama bulan Julai akan ada 3 cadangan akan dilaksanakan secara serentak. Ini pertama, laluan Sungai Besi ke persimpangan Bas Raya. Yang keduanya ialah pemanjangan laluan kontra dari Jalan Maharaja Rera ke Taman Konok pada sebelah petang. Sekarang ini kontraflow ini bermula daripada sepanjang Jalan Ceras sampailah ke Jalan Maharaja Rera. Sebelah pagi ia sepanjang jalan tersebut, tetapi sebelah petang pula hanya sebahagian. Jadi cadangan DPKL ialah memanjangkan laluan kontra dari Jalan Maharaja Rera ke Taman Konok arah selatan untuk waktu petang, iaitu waktu pencak petang pukul 5 petang hingga pukul 7 petang, jaraknya 4 km, juga dibuka kepada semua jenis kenderaan kecuali motosikal. Ini yang kedua. Yang ketiganya ialah satu lagi laluan kontra akan dibuka di Jalan Ampang, iaitu dari Ampang Point ke Jalan Tun Razak. Jaraknya ialah 3 km. Tetapi untuk laluan kontra ini, ia hanya akan dibenarkan untuk kenderaan pengangkutan awam, iaitu bas, dan kalau mana-mana kenderaan yang lain memasuki laluan kontra ini, penguasaan akan dilaksanakan. Ketiga-tiga cadangan ini akan dilaksanakan mulai 3 Julai untuk memberikan masa kepada DBKL membuat persiapan di lokasi-lokasi tersebut. 3 Julai maksudnya minggu pertama bulan Julai. Okay. Dan juga MIROS akan menyediakan satu garis panduan untuk memastikan pelaksanaan kontra flow ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita akan lihat keberkesanannya
Tapi apabila kontraflow ini dibuka, ialah okey, sudah tentu ia menambah beban kepada agensi-agensi. Umpamanya untuk jalan ceras, kontraflow itu telah dibuka selama 20 tahun. Jadi apabila kontraflow itu dibuka, sukar untuk ditutup semula. Jadi kita tak ada tempoh dari segi tempoh hadnya, tapi kita lihat bahawa apabila kontraflow itu dicadangkan, sudah tentu kalau ia dapat membantu mengurangkan kesesakan, ia akan dapat dilaksanakan secara jangka panjang. Cuma kontraflow ini dia dapat dilaksanakan dengan segera sebab dia tidak melibatkan apa-apa perubahan struktur. Apa yang diperlukan hanya di jalan-jalan tersebut ada buka sedikit laluan dan kita meletakkan kon di sepanjang jalan tersebut. Tetapi untuk memastikan keselamatan lebih terjamin, garis panduan yang lebih menyeluruh akan dibangunkan oleh pihak MIROS untuk memastikan tidak ada insiden ataupun kemalangan berlaku di kontraflow tersebut. Okey, ada soalan lain? Apa penyelesaian jangka panjang sebab kontraflow ni hanya jangka pendek dan seperti tadi di jalan cerah 20 tahun tak selesai masalah. Dia tak selesai masalah tapi membantu mengurangkan masalah lah. Kontraflow ini bukan sudah tentu. Seperti yang dikatakan, macam mana nak selesaikan masalah. Kenderaan bertambah setiap hari. Jadi kesesakan ini sudah tentu dia tak akan selesai sebab kecuali kita ada perubahan dasar secara drastik. Tetapi kita belum sampai ke sana. Okay? Seperti yang saya katakan, kita belum sampai ke sana. Kita tak ada dasar lagi untuk mengawal kenderaan umpamanya. Kenderaan bertambah setiap hari. Bukan setiap tahun, setiap hari. Setiap hari bertambah. Terutamanya di Kuala Lumpur. Antara tempat yang paling banyak orang mendaftar kenderaan. Okay? Semalam kita punya nombor FF tu sampai crash. Sebab semua orang nak daftar nombor baru, nak beli kenderaan baru. Jadi itu bukannya saya sebut itu bahawa itu masalah, tapi maksudnya realitinya ialah kita akan hadapi pertambahan kenderaan sepanjang masa. Kita hanya boleh mitigate buat masa ini. Jadi saya sudah tentu jangka panjangnya ialah kita harap dapat mengubah sikap kita pada masa yang sama, kita terus menambah baik infrastruktur pengangkutan awam. Itu masalah chicken and egg. Ada orang kata sebelum ada sistem pengangkutan awam yang baik, susah untuk kita shift. Jadi kita akan terus menambah baik infrastruktur kita. Tapi pada masa yang sama, kita juga nak menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih menyeluruh. Jadi hari ini juga dalam perbincangan kita melibatkan banyak ahli akademik. Ahli-ahli akademik bersama dengan MIROS akan terus membuat kajian root cause, bagaimana untuk menggalakkan lebih ramai orang yang nak supaya mereka menggunakan pengangkutan awam. Kajian sebelum ini yang banyak bertumpu kepada persepsi pengguna ialah kepada kajian yang orang yang sudah menggunakan pengangkutan awam. Tapi kita nak fokus kepada kajian sekarang ini. Ahli akademik disarankan membuat kajian kepada orang yang tak menggunakan pengangkutan awam. Apakah cara untuk menggalakkan mereka mengubah modal shift itu. Hari ini perbincangan kita lebih tertumpu kepada apa yang boleh dibuat secepat mungkin, immediately. Hari ini memang kita punya fokus bukannya long term, fokus kita short term. Fokus short term mitigation plan, apa yang boleh laksana secepat mungkin untuk meredakan sedikit masalah ini. Seperti yang kita kata, betul ia tak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tetapi cuba untuk mengurangkan masalah.